Murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Seronoknya, Cikgu. Ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Mesti seronok. Kan? Mengapa kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel, Cikgu? Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Cikgu, apakah yang kita lakukan di dalam bengkel ini? Banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Peraturan keselamatan bengkel. Patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke bengkel. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Peraturan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Ikat rambut yang panjang. Peraturan keselamatan alatan. Baik, murid, kita ada peraturan keselamatan alatan di mana alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Pertama, kita hendaklah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Maksudnya di sini jangan hendak memandai diri sendiri nak guna sesuatu alat. Apatah lagi sememangnya belum pernah tahu cara menggunakan alatan tersebut. Seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Yang ni terutama sekali alatan yang agak tajam seperti screwdriver, gunting dan apa-apa alatan tajam di dalam bengkel. Seterusnya, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Yang ni untuk memastikan bengkel sentiasa memiliki barang yang mencukupi dan tidak membahayakan kepada muridlah yang rosak ni. Contoh dia bangku, kursi dia rosak, apa-apalah alatan yang ada di dalam bengkel. Okey, seterusnya bersihkan alatan selepas digunakan. Ini memang tanggungjawab kita lah. Kalau kita dalam bengkel, kalau kita buat projek, mesti ada sampah-sampah kecil lah. Jadi kita kena bersihkan. Okey, seterusnya simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan bagi memudahkan kita untuk menggunakan semula di masa akan datang. Baik, seterusnya gunakan alatan dengan cara yang betul. Kalau gunting, untuk menggunting kain, kertas. Jangan pula kita gunting batu. Okey, seterusnya dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Nanti contoh awak bermain screwdriver, nanti tercucuk dengan kawan. Walaupun niat tak sengaja nak mencucuk kawan, tapi akhirnya tercucuk, kan dah membahayakan
kawan, nyawa kawan. Apatah lagi kalau melibatkan bahagian-bahagian yang sensitif, bahagian yang mudah untuk menyebabkan kecederaan yang teruk, terutama sekali melibatkan nyawa. Baik, seterusnya kita beralih peraturan keselamatan bahan sebelum kita akhiri PDP kita hari ini. Baik, peraturan keselamatan bahan terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Okey, yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Maksudnya kita kena tanya dulu macam mana nak guna bahan tersebut, sama ada benda tu mudah terbakar ke, mudah rosak ke, ataupun boleh mendatangkan bahaya kepada nyawa kita. Okey, seterusnya simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Seterusnya berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Okey, seterusnya bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Contoh kalau melibatkan cecair lah, cecair. Baik, seterusnya gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan akhir sekali, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Mungkin ada murid yang keliru antara alatan dan bahan. Okey, sebagai contohnya, kalau kita nak buat kapal terbang ni, kapal terbang 3D. Okey, bahan yang kita perlukan filamen pen, filamen untuk buat ni, yang macam plastik tu. Itu adalah bahan dia. Manakala alatan dia, kita perlukan pen 3D. Kita perlukan pen 3D untuk buat dia. Selain daripada pen 3D, kita perlukan pembaris untuk sukat, berapa panjang yang kita perlukan. Dan kita juga perlukan alatan-alatan lain seperti kayu untuk dapatkan bentuk dia. Kita perlukan pensel. Itu alatannya. Jadi dia ada beza alatan dan bahan. Jadi alatan ni benda yang untuk kita bekerja menghasilkan projek yang kita nak buat. Manakala bahan ni pula benda yang untuk membuat benda tu. Maksudnya sini kapal terbang ni diperbuat daripada filamen, ataupun kalau kamu faham adalah ni unsur plastik, unsur plastik. Jadi dibuat daripada plastik. Jadi plastik tu adalah bahan dia. Alatan tadi adalah pen 3D, kayu, pensel, pembaris dan sebagainya yang digunakan untuk membina kapal terbang ni. Okey, itu saja untuk saya nak bagi tahu sedikit sebanyaklah. Nanti kita ulaskan lagi di masa akan datang secara lebih mendalam. Okey, setakat ini saja untuk PDP kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung kepada simbol yang ada di dalam RBT, terutama sekali simbol dan tanda keselamatan. Jadi kamu kena untuk memahami topik ini, kamu boleh buka buku teks muka surat 2 sehingga 7. Baca diri sendiri juga untuk lebih memahami apa yang saya katakan. Okey, sekian saja. Terima kasih.